Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Okey, Iqbal baca doa Iqbal, nak mula kelas. Mula je nak Ustaz. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sta'alana man takawasa alana min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Amin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Okay, thank you Iqbal. Baik, so hari ni kita masuk bab baru. Bab 6 lah. Okay, bab 6, bab baru. So, untuk bab baru ni cikgu nak minta pelajar-pelajar tolonglah bagi perhatian lah. Sebab bab ni penting. Dan bab ni dia lebih kepada kimia. Kimia lah. Chemical melibatkan tindak balas. Okay. Baik, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk bab 6. Okay, kita akan belajar tentang elektrokimia. Okay, jadi bila kamu tengok tajuk dia pun kamu boleh tahulah. Okay, dia akan bercerita tentang yang elektro means elektrik lah. Okay, kita akan belajar tentang elektrik. Okay. Dan juga dia ada tindak balas kimia. Okay, tindak balas kimia yang akan terjadi apabila elektrik dialirkan. Tindak balas kimia. Okay. Jadi, so untuk hari ini cikgu nak ajar satu seperkara sahaja, iaitu kamu akan berkenalan dengan sel elektrolitik. Ni, kita ada dua sel lah. Sel elektrolitik dan juga sel kimia. So untuk hari ini kita ambil yang ni dulu dah. Okay, sel elektrolitik di mana cikgu akan ceritalah, akan terang kat kamu macam mana kita nak kenal bahagian-bahagian yang terdapat dalam sel ini. Okay. Baik. So ini adalah istilah-istilah lah. Kata kunci yang kamu akan jumpa dalam bab inilah. Sel elektrokimia, sel elektrolitik, sel kimia, elektrolisis, anode, kathod, anion, cation, elektrod, elektrolit, bukan elektrolit. Okay, sebatian ion dan lain-lain lah. Okay, so untuk yang ni, kamu ketemu lagi lah. Okay, ini gambar rajah ni pun dah menunjukkan sejenis sel elektrokimia, lengkap lah. Dia ada anode, dia ada kathod, okay, dia ada terminal, okay, dia punya mentol pun ada, okay. Maksudnya nak tunjukkan kata elektrik mengalir. Okay, so subtopik 6.1 sel elektrolitik. Okay. Okay, so elektrokimia dia ada kajian dalam bidang kimia tentang hubung kait antara fenomena elektrik dan kimia seperti yang berlaku dalam dua jenis sel elektrokimia. So dalam sel elektrokimia, dalam bab ni ada dua lah pecahan. Elektrokimia ada dua, iaitu sel elektrolitik yang kita akan belajar hari ini. Okay. Dan yang kedua dia ada sel kimia. Yang ni yang hujung bab nanti ya, baru ada. Dia sikit je yang ni, sel kimia. Okay, so untuk hari ni kita akan belajar tentang sel elektrolitik. Okay, dalam sel elektrolitik, arus elektrik mengalir melalui suatu elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia. Tenaga elektrik ditukar kepada tenaga kimia dalam sel elektrolitik lah. Makna kata dalam sel elektrolitik ni perubahan tenaga dia daripada tenaga elektrik, okay, tenaga elektrik dia akan tukar, convert kepada tenaga kimia. Okay. Untuk sel kimia pula, ataupun kita sebut juga sel Voltan ataupun sel galvani, okay, perubahan kimia yang berlaku dalam sel menghasilkan arus elektrik. So, dia punya perubahan tenaga dia terbalik dengan yang kawan ni tadi. Kalau tadi yang ni tenaga elektrik, tenaga kimia kan? Okay, yang ni tenaga kimia, okay, akan menyebabkan tenaga elektrik terhasil. Okay, tenaga elektrik. So maksudnya perubahan kimia dalam sesuatu
bahan atau eksperimen akan menyebabkan tenaga elektrik dapat dijanum. Okey, dia terbaliklah. So maksudnya elektrolitik dan juga sel kimia ni depa ni yang berlawanan lah, yang bertentangan, yang tak sama. Tak sama dari segi apa? Dari segi perubahan tenaga sahaja. Okey, so kita tengok yang pertama dalam sel elektrolitik, okay, dia berlaku proses elektrolisis. Okey, elektrolisis ni proses apa? Okay, kamu tengok di sini elektro. Elektro maksudnya elektrik. Elektrik lah. Okey, lisis. Lisis maksudnya break. So elektrolisis maksudnya kita memisahkan, kita memutuskan sesuatu sebatian itu dengan menggunakan tenaga elektrik. Okey. So, kamu tengoklah kat sini. Okey, elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian dalam keadaan leburan ataupun aqueous kepada unsur juzuknya. Unsur juzuk ni maksudnya unsur asasnya. Unsur yang paling kecil lah maksudnya. Okey. Apabila arus elektrik mengalir. Maksudnya dia kena ada elektrik, barulah elektrolisis ni berlaku. Baru dia boleh uraikan sebatian tersebut. Okey. So dalam sel elektrolitik ni, ni dia ada lah. Dia punya nama-nama dia. Okey. Dia ada sumber elektrik, ada anode, ada kathod, ada elektrolit. Okay, ni dia punya huraian dia lah. Okay. So untuk yang ni contoh-contoh elektrolit lah. Alright, so baik. Cikgu klik kamu lah. Okay, so kita tengoklah sel elektrolitik. Nampak tak kelas? Jelas tak? Nampak. Okay. Okay, sel elektrolitik. Ni basic lah. Basic sel elektrolitik yang kamu kena tahu. Okay, yang pertama dia kena ada sumber elektrik lah. Ni apa ni kelas? Simbol apa? Apakah simbol ini? Sel kering. Sel kering, bateri kan? Okay. Sel kering. Okay, so kemudian dia ada terminal, dia punya elektrod lah. Okay, yang this one bikar. Yang ni dia punya. Okay, so ini adalah sumber elektrik. Okay, dalam satu sel elektrolitik dia kena ada sumber elektrik lah, so bateri. So bateri yang panjang ini adalah terminal positif atau negatif. Yang kaki panjang ni. Ingat lagi tak? Belajar menengah masa form 3 dulu. Yang Positif. Terminal positif bateri ni. Pandai. Hak kaki pendek ni terminal negatif bateri. Okey, so yang bersambung dengan terminal positif bateri ni, yang ni kita sebut sebagai anode. Okey, yang bersambung dengan terminal negatif bateri kita panggil dia adalah kathod. Okay. Dan esok periksa jangan hafal. Oh, belah kiri cikgu Asyik lukis anode. Dia tak semestinya. Kamu jangan hafal kiri kanan. Kamu tengok dia sambung dekat mana, bateri yang mana. Kalau dia sambung bateri yang positif kaki panjang, kawan ni anode lah. Kawan ni kathod. Okey, anode kathod ni apa? Anode dengan kathod ini adalah, depa ni adalah elektrod. Nama umum depa elektrod. So ada dua jenis elektrod lah, sama ada kathod ataupun anode. Bergantung kepada dia sambung dekat mana. Okey, elektrod. Okey, lepas tu dalam bikar ni, bikaran. Okey, dalam bikar ni dia ada, kita sebut sebagai larut, ni adalah elektrolit. Istilah dia ini adalah elektrolit. Okey. Elektrolit ini dia mestilah dalam keadaan larutan. Kamu tengok tadi kan dia bagi dalam nota kamu. Elektrolit ni dia mestilah dalam keadaan leburan ataupun aqueous lah. Maksudnya dia kena dalam keadaan cecair. Okey, so dia mesti dalam keadaan cecair. So elektrolit dia mesti dalam keadaan larutan, leburan, ni istilah-istilah yang dia pakai lah, ataupun aqueous. Okey, itulah cikgu je aqueous tu. AUE US, ya lah.
Macam ejaan tadi AUE AKUEUS AKUE US. US. Okey, equals. Baik. So, dalam elektrolit ni, okey, dalam elektrolit ni dia ada ion lah. Dia bawa ion. Dalam ni ada ion lah. Okey, so ada ion. Okey, so ion pula ada dua jenis. Okey, dia ada dua jenis ion. Okey, dia ada anion. Yang kedua dia ada cation. Nama cas dia lah. Maksudnya anion dengan cation. Okey. Cation, okey, macam mana cara nak mudah ingat? Kau ingat ni. Okey, dalam ejaan cation dia ada huruf T kat tengah ni kan? Kan? So, cation adalah ion yang bercas positif. Okey, kalau cation cas positif, anion cas apa kelas? Negatif. Nah, anion cas negatif. Okey? Jadi tengok contoh-contoh. Contoh-contoh anion dan juga cation. Dia bagi tak dekat kamu dalam ni? Okey, dia tak bagi lah. Okey ni? Nampak? Ini adalah contoh-contoh cation. Nampak tak dekat kepala dia semua positif. Positif. Ni anion. Kepala dia semua negatif. Maksudnya dia bawa cas negatif. Okey? So, contoh tadi negatif kita pakai apa? Ion bromida. Kan? Lagi ion apa lagi? Ion bromida, ion sulfat. Contoh ion sulfat kan? Okay, ion sulfat. Okay. Kalau cation, contoh ion Helium. Kalium mana tadi? Ion kalium. Lagi ion apa lagi? Kuprum kan? Kalsium. Kalsium. Boleh juga. Okay, kalsium. Okay, so dia ada simbol dia lah. Okay, simbol bagi ion-ion tersebut. So, kalau bromida simbolnya Br minus, sulfat SO 2 minus. Kan? Okay, kalium. Apa simbol kalium tadi? K positif. K positif, K plus lah. Kuprum Cu plus. Okay. So itulah. Jadi kamu tengok di sini, bila kamu dah tahu dia punya bahagian-bahagian dia, nama dia senang lah, nanti nak tengok dia pergi mana kan. Okay, jadi untuk soalan, untuk yang ni, cas ni, okay, dia akan bergerak mengikut dia punya elektrod dia. Dia akan pergi dekat elektrod yang berkenaan dengan dia lah. Okay, jadi soalan cikgu, cation nak pergi mana? Cation nak pergi cathode ke pergi anode? Kata kalau cikgu ambil contoh ni kan, kata kalau elektrolit yang cikgu pakai, buat balik. Kata kalau elektrolit yang cikgu pakai, macam ni contoh balik lah. Ni set lagi. Okay. Okay. Cikgu punya elektrolit ni cikgu nak pakai larutan kuprum. Ni nama dia lah, nama elektrolit tu. Kuprum tu sulfat. Okay, kuprum tu sulfat. Jadi dalam ni dia ada kuprum. Okay, kuprum Cu2 plus dan dia juga dia ada sulfat kan. SO 4 2 minus. Okay, jadi bila tulis larutan kat depan ni,
Mana kata dia bawa lagi 2 lagi ion. Sebab larutan ni maksudnya dia bercampur dengan air lah. Dia ada unsur air. Okay, jadi dia ada H plus dengan OH minus. H plus ni ion hidrogen. Yang ni adalah ion hidroksida. Okay, OH minus. Okay, jadi depa dua ni, cat ion ni, 2 cat ion ni, cat ion nak pergi mana? Anode ke cathode? Logik kamu lah. Logik kamu lah. Depa dua ni. Depa akan bergerak ke mana? Anode. Depa akan pergi ke cathode. Ni cathode dah ni kan? Ni cathode. Depa akan pergi ke sini. So, Cu2 plus ni duk parking tepi ni. Depa tunggulah nak depa pergi kat cathode ni kan. Pasal apa? Pasal cathode ni dia charge negatif kan. Cathode ni dia charge negatif. Okay, cathode kan terminal elektrod yang bercharge negatif. So kita belajar kan kalau hukum charge dia akan tertarik pada charge yang berbeza. Sebab tu yang kawan ni, cat ion ni dia tak pi dekat anode ni. Pasal anode positif sama charge dia tak mau, dia kena lawan charge. Elektrod negatif dia akan tarik charge yang charge positif. So cat ion lah. Nak bagi mudah senang ingat je, cat ion cathode lah senang. Kan cat ion cathode lah. Ini cat ion. Yang ni pula, okay, anion. Anion dia akan pergi dekat yang lawan charge dengan dia juga. Ni adalah anion. So anion dia charge negatif, dia akan pi dekat sini. Elektrod yang bercharge positif. Anion pi anode. Okay. So dia duduk tang ni lah. Dia merumun tepi ni. Okay. Oh silap. Dengan OH minus. Okay, dia merumun tepi ni. So nanti tinggal depa ni lah. Tinggal anode dengan cathode je lah nak pilih kat mana. Dia akan pilih lah sama ada hal ni atau hal ni. Dia tak dipilih dua-dua. Hal ni pun sama lah. Itu nanti kamu akan belajar lagi lah lebih detail. Apakah faktor-faktor yang menentukan dia nak pilih kat mana. Okay, so untuk hari ni kamu tahu macam ni dulu. Okay. So kamu tengok bab kita patah balik tadi. Kan? Okay. Dah, cikgu letakkan kan? Okay. Nampak sumber elektrik lah. Okay. Berfungsi menghasilkan arus elektrik, menjalankan elektrolisis. Seharusnya bateri kan? Okay. Elektrod, dia adalah konduktor elektrik lah. Okay. Yang disambung pada bateri dan membolehkan arus masuk keluar semasa elektrolisis. Dia ada dua lah. Anode dan juga cathode. Okay. Elektrolit, bahan lah. Ataupun larutan yang kita masukkan dalam bikar tersebut. Okay. Bahan yang tidak dapat mengalir arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous pula dikenali sebagai bukan elektrolit. Maksudnya elektrolit ni dia ada dua jenis lah. Okay. Satu yang boleh mengkonduksikan elektrik. Inilah yang sebelah sini. Yang ni dia tak boleh mengkonduksi elektrolit. Sebab apa? Sebab dia adalah molekul. Ini contohlah naftalena, asetamida, larutan gula, etanol. Yang ni antara elektrolit yang kita tak boleh pakai. Nak buat dia sebagai elektrolit tak boleh sebab dia tak ada charge. Okey. Yang ni boleh lah. Nampak tak? Dia punya istilah kat depan istilah leburan ataupun larutan. Okey. Kalau tiba-tiba cikgu guna macam ni. Serbuk. Cikgu tambah satu. Serbuk argentum nitrat. Boleh mengalir elektrik tak? Dia boleh jadi elektrolit tak kelas? Cikgu pakai serbuk. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh cik. Tak boleh. Serbuk argentum nitrat tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan pepejal ni. Tak mau. Pepejal dia tak mau. Serbuk kan pepejal. Dia mesti dalam bentuk cecair. Barulah ion itu boleh bergerak pergi ke anode ataupun cathode. Kalau serbuk tak maulah. Okay. So bukan dia dah. Okay, right. Okay. So seterusnya elektrolit merupakan sebatian ion dalam keadaan leburan ataupun aqueous, terdiri daripada ion positif cation ion dan ion negatif anion. Ini yang cikgu contoh tadi lah. Okey, contoh natrium klorida ialah elektrolit yang merupakan sebatian ion yang terdiri daripada ion natrium Na+ dan ion klorida Cl-. Okey, inilah dia pecah lah maksudnya. Kan natrium klorida so dipecahkan.
kepada unsur juzuknya. So kawan ni Na+, kawan ni Cl-. Okey, boleh tak kau tu? Boleh tak? Boleh. Okay. So inilah ni dia contoh yang lukisan cikgu tadi. Nampak kan? Semasa proses elektrolisis, nampak dia pakai ni kan. Dia bagi contoh elektrolit apa? Cuba namakan elektrolit dalam eksperimen gambar rajuh ni. Apakah elektrolit dalam rajuh ini? Leburan plumbum. Bagus ni kan. Leburan plumbum tu bromida. Ni nama elektrolit dia. So cuba kita pecah depa dua jadi macam mana? Pecah dua. Maksudnya pecah kepada bentuk ion lah. Plumbum dengan bromida lah. Kan? So Pb 2 plus. Lagi satu? Br negatif. Br negatif. Betul lah? Kan? So nampak dia lukis kan? Nampak? So Br ni dia akan pergi kepada anode lah. Nampak dia di sini. Sebab dia negatif, dia akan cari kawan yang positif. Ni anode positif. So yang ni plumbum dia pergi sini, cathode. Nampak? Kan dia duduk hurung tepi ni. Okey, sebab dia positif. Dia akan pergi dekat kawan yang charge negatif cathode lah. Duduk tangan ni. Boleh lah. So pergerakan lah. So penting kamu kena tahu. So kamu nak tahu ion apa yang ada dalam elektrolit ni, kamu kena tahu dia guna benda apa. Lepas tu kena tahu charge dia, lepas tu dia nak pergi mana. Itu setelah kerja kamu, tak masalah lah. Okey, elektrolit tidak dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan pepejal. Pepejal dia tak mau. Kerana tiada ion yang bebas bergerak untuk mengalirkan elektrik. Yes. Ion dia kena dalam keadaan larutan atau leburan. Okey, so ni eksperimen dia. So kita tengok latihan. Yang ni pun sama lah. Ni kan, ni pun elektrolisis juga, cuma kita balik ke gambar saja. Kan? So ni anode. Kan? Ni anode. Sebab dia sambung dengan ni. Positif bateri kan? Nampak? Ni bateri positif kan? Kaki panjang kan? So this one adalah cathode lah. Sama juga, cuma dia terbalikkan bentuk macam ni. Okey, ni elektrolit dia. Larutan kuprum tu sulfat sebagai elektrolit. Okay. Alright. Okay. So tengok latihan. Buku kerja kamu bab 6. Okay. Muka surat berapa ni? 75. Ini kita buat latihan lah. Okay, so buat latihan. Tarikh hari ni jangan lupa tulis kat sini. Lepas ni setiap kali kita buat latihan, kamu buat temu tulis tarikh lah. Okay, hari ni 19.5. Okay. Tinggal jawapan terbuka itu, Ego. Tinggal jawapan terbuka apa? Tu jawapan tu ada, Ego. Tinggal Memang Cikgu tak ada. Okay. Cikgu tak ada yang kosong. Tak apalah. Kita bincang lah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sana? Okey, kalau macam tu sana. Okey, mari kita bincang. Tak nampak dah kan? Alah, cikgu. Kena. Cikgu saya nak nombor 1, cikgu nak jawab nombor 1. Sat. Okey. Feedback tu jangan ada buka dua mana. Okey. So, nombor 1, apakah yang dimaksudkan dengan proses elektrik? Pula dia pula. Siapa tu mejak channel? Leh buat apa leh? Sampai melantun semua. Jauhkan diri daripada radio. Amzar, testing lagi sekali Amzar. Buka tengok betul-betul dia melantun tu. Duk langgu Amzar. Hello.
Tak pakai earphone kan? Saya tak pakai earphone kot. Apa-apa Nak tutup. Okay, good, baik. So, apakah yang dimaksudkan dengan proses elektrolisis? Proses penguraian sesuatu sebatian dalam keadaan leburan ataupun aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okay? Dapat tak? Dapat. Okay, soalan nombor 2, siapa nak jawab? Okay, nombor 2, cikgu bagi masa dulu. Cikgu bagi masa 5 minit jawab dah ni. A sampai H. Label dulu. Bagi dah pilihan jawapan kan? Okay. Payahlah kimia cikgu. Tak payah Kita yang tentukan payah ke senang. Kalau rasa payah, payahlah benda tu. Kalau buat senang, senang. Buat sampai 3 cikgu. Ya, buat sampai 3. 2 dan 3.